Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM akan mengeluarkan amaran keras kepada pengendali aplikasi TikTok susulan tindakan menyekat kandungan membabitkan konflik Palestin-Israel. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata pihaknya memandang serius tindakan itu yang disifatkan menyekat hak bersuara rakyat negara ini dalam memperjuangkan isu terbabit. Saya telah meminta pihak MCMC untuk memberi satu teguran yang keras kepada kedua-dua TikTok dan Meta. Sekiranya mereka if they want to play around with us, we will take a very firm stand. Ya, dan ramai yang pada hari ini meminta pihak kerajaan mengambil tindakan yang sangat tegas, dan perkara ini memang dalam pertimbangan. Ya, dan walau apapun, saya ingin tegaskan kita ada hak bersuara. Kita tidak mahu hak bersuara kita di dalam, terutama dalam isu Palestin ini dikekang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Fahmi ditemui selepas pelancaran tabung kemanusiaan Palestin peringkat KKD di Angkasa Puri Kota Media. Pelancarannya selaras seruan Ketua Setiausaha Negara agar setiap kementerian menggerakkan kutipan sumbangan sebagai tanda solidariti terhadap perjuangan rakyat Palestin. Mulai pertengahan bulan depan, pengguna KTMB dapat lakukan pembayaran terbuka di kesemua 57 stesen KTM komuter di Lembah Kelang. Ini termasuk kad kredit, kad debit, Touch 'n Go dan kod QR menerusi aplikasi mobile KTMB Kids. Kemudahan pembayaran terbuka itu disedia selepas kesemua stesen KTMB terlibat dilengkapi alat pengimbas di gantry. Ia usaha KTMB dalam menaik taraf sistem tiketnya. Dari segi dasar membudayakan penggunaan pengangkutan awam, pelaksanaan open payment bukan sahaja memudahkan urusan pengguna harian tetapi juga memberikan insentif kepada pengunjung dari dalam ataupun luar negara untuk memilih pengangkutan awam. Sebagai contoh, seorang pelancong daripada UK yang baru tiba di pusat bandaraya Kuala Lumpur boleh menaiki train LRT dengan mengeluarkan kad kredit dan menyentuh pada alat pengimbas di gantry masuk stesen LRT tanpa perlu memberi token Rapid KL dengan tunai ataupun membeli kad Touch 'n Go di kaunter tiket. Kementerian Kesihatan KKM menasihatkan pemilik-pemilik haiwan di negara ini untuk memastikan haiwan peliharaan mereka mendapat suntikan vaksin rabies. Ia susulan terdapat 17 kes dengan 15 kematian direkodkan di Sarawak tahun ini. Timbalan Menterinya Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata langkah itu dilakukan sebagai usaha pencegahan bagi memastikan penyakit berkenaan terus terkawal memandangkan situasi di Sarawak agak membimbangkan. Namun setakat ini tiada kes yang dilaporkan di negeri lain kecuali di Selangor sejak 3 tahun lalu. Fokus adalah ke negeri Sarawak, tetapi apa yang berlaku di semenanjung Malaysia, keadaan rabies ini adalah sangat-sangat terkawal. Cuma kes-kes yang berlaku adalah pada tahun-tahun yang lepas. Pemerhatian dan juga monitoring sentiasa akan dilakukan. Lebih 125,000 laporan polis diterima sejak Januari hingga 22 Oktober lepas membabitkan pelbagai kesalahan jenayah komersial dengan nilai kerugian berjumlah 1.7 bilion ringgit. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata daripada jumlah itu sebanyak 33,269 kertas siasatan telah dibuka. Kes penipuan belian secara dalam talian mencatatkan jumlah kes tertinggi bagi minggu kajian, iaitu 257 kes dengan kerugian RM384,667.98. Kes penipuan pelaburan juga turut mencatatkan jumlah kes yang tinggi, iaitu 156 kes melibatkan kerugian RM21,123,014. Sukan Para Asia Hangzhou 2022, kem berbasikal para negara berjaya merangkul satu lagi pingat gangsa menerusi acara ujian masa wanita B.
Pingat berkenaan disumbangkan gandingan Nur Azlia Syafinas Muhammad Zais dan jurumudi Nurul Syuhada Zainal dengan catatan masa 29 minit 19.38 saat. Atlet dari Indonesia merekod masa 27 minit 57.95 saat untuk merangkul emas. Perak menjadi milik wakil dari China. Kedua-dua wakil negara itu akan turun sekali lagi esok dalam acara ujian masa Lebuh Raya Wanita B. Atlet para negara semakin rancak mengejar kutipan pingat dengan hanya berbaki 4 untuk memenuhi sasaran 35 pingat yang ditetapkan. Bagi mendapatkan perkembangan lanjut, kita terus bersama wartawan Amirul Aizat Muhammad Syafi di Hangzhou, China. Baik, terima kasih untuk makluman anda. Jaguh badminton para negara Chia Liek Hao telah mengesahkan tempat ke final selepas menewaskan lawan dari Taiwan di peringkat separuh akhir pada 11 pagi tadi. Pemenang pingat emas gangsa edisi 2018 di Indonesia itu menang 21-7 dan 21-9 ke atas Fang Jianyu. Ini merupakan peluang terbaik jaguh negara itu untuk merampas kembali pingat emas acara perseorangan lelaki SU5 sejak kali terakhir memenanginya pada 2014. Aksi final beliau dijangka akan berlangsung esok. Sementara itu pula di kem olahraga, jaguh pecut para negara Muhammad Rizwan Muhammad Puzi turut cemerlang melangkah ke final acara 100 meter T36 selepas menduduki tempat kedua dalam aksi saringan pertama. Beliau mencatatkan masa 12.17 saat untuk mengakhiri saingan di belakang pelari Cina Yang Yifei yang merekodkan masa 12.13 saat. Acara final beliau bakal dijadual berlangsung pagi esok. Selain itu juga, acara renang mempunyai 7 acara akhir buat wakil negara. Sekian dulu buat masa ini, nantikan laporan seterusnya nanti dari bumi Hangzhou ini. Khusus untuk Sukan Para Asia 2022. Kita kembali ke studio, silakan. Sebelum kita ke berita selanjutnya, kita ke Met Malaysia untuk ikuti perkembangan cuaca seluruh negara bersama pegawainya Muhammad Nafizi Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Dan seperti juga hari-hari yang sebelumnya, untuk petang ini ribut petir dan hujan lebat juga dilihat berlaku di kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung, terutamanya di sekitar kawasan pedalaman negeri-negeri berkenaan. Dan ribut petir untuk kawasan-kawasan ini dijangka akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang, kecuali ribut petir yang kini sedang berlaku di pedalaman Perak, Kelantan dan juga Pahang yang dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke tengah malam nanti. Untuk tinjauan cuaca semasa bagi negeri Sabah dan Sarawak juga melihatkan cuaca hujan lebat dan ribut petir pada petang ini yang berlaku di kebanyakan bahagian, terutamanya di sekitar tengah dan juga utara Sarawak dan juga di kebanyakan bahagian untuk negeri Sabah. Keadaan cuaca ribut petir untuk kebanyakan kawasan ini juga dijangka akan beransur reda dalam tempoh 2 jam daripada sekarang, dengan ribut petir pada sebelah malam nanti dijangka akan lebih tertumpu di sekitar bahagian pedalaman negeri Sarawak seperti di Kapit dan juga Limbang. Dan akhir sekali kita lihat keadaan di sekitar kawasan perairan negara. Angin dilihat bergerak dengan kelajuan yang agak sederhana, iaitu sekitar 20 sehingga 30 km sejam daripada arah yang pelbagai. Oleh itu, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora dalam waktu yang terdekat ini. Baiklah, sekian dulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Antara fokus negeri di bawah Bayu, kerajaan negeri menyeru setiap kementerian, agensi dan jabatan menyediakan pelan anti rasuah sendiri. Terus saja bersama Anisia Dollars di Kota Kinabalu. Silakan, Ann. Ya, baik, sahih. Kerajaan negeri menyeru setiap kementerian, agensi dan jabatan menyediakan pelan anti rasuah sendiri dan melaksanakan program pembudayaan integriti. Usaha itu bagi meningkatkan pembudayaan integriti dalam sektor awam sekaligus meletakkan Malaysia di kedudukan ke-25 dalam Indeks Persepsi Rasuah Antarabangsa CPI di jangka tahun 2033. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Surveyor Safar Untung memuji usaha Jabatan Perhutanan Sabah menyediakan pelan anti rasuah selain memanfaatkan aplikasi digital dalam penyampaian perkhidmatan khususnya pelancaran sistem pemeriksaan dan pentaksiran royalti balak. Jelas beliau adanya aplikasi pembayaran royalti balak secara dalam talian dapat memudahkan urusan pelanggan serta meningkatkan integriti dan takbir urus dalaman jabatan. Datuk Safar berucap demikian sempena pelancaran pelan anti rasuah Jabatan Perhutanan Sabah. Teks ucapan beliau dibacakan timbalannya Datuk Dr. Ahmed Sadeh. Penganjuran Konvensyen Integriti, Takbir Urus dan Anti Rasuah 2023 bertemakan integriti teras perkhidmatan madani baru-baru ini memperlihatkan kerajaan negeri memandang serius pembudayaan integriti dalam kalangan penjawat awam. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan memanfaatkan peruntukan berjumlah RM20,000 daripada Kerajaan Pusat untuk menambah baik kemudahan tamu-tamu desa di Sabah dan Sarawak. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata antara penambahbaikan tersebut termasuklah menyediakan kemudahan kanopi kepada peniaga untuk menyediakan ruang perniagaan yang selesa dan kondusif. Hari ini juga kita menyampaikan sumbangan kepada peniaga-peniaga di tamu-tamu tradisi di sekitar kawasan Kedamaian, iaitu bantuan berupa kanopi kepada peniaga-peniaga ini untuk membolehkan mereka berniaga di tamu-tamu di kampung masing-masing. Datuk Iwan ditemui RTM selepas merasmikan program membudayakan masyarakat berkoperasi peringkat Zon Ulu Waryu Natesa di Kampung Nahaba, Kedamaian, Kota Belud. Beliau yang juga adun Kedamaian mengajak rakyat di Dun Kedamaian agar membudayakan masyarakat berkoperasi bagi menjana ekonomi penduduk luar bandar. Berdasarkan data perangkaan koperasi sehingga 31 Disember 2022, sebanyak 1,707 koperasi berdaftar melibatkan 350,368 anggota koperasi. Share dan yuran terkumpul kini mencecah RM232 juta, aset terkumpul RM915 juta, manakala perolehan sebanyak RM569 juta. Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan Jawatan Kuasa Kemajuan Dalam Bandar JKDB boleh melaksanakan projek infrastruktur atau projek ekonomi melalui dana komuniti madani tahun depan. Dana berjumlah RM50 hingga RM100,000 itu adalah inisiatif di bawah program komuniti madani membabitkan peruntukan keseluruhan bernilai RM1 bilion dalam belanjawan 2024. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata pendekatan ini amat baik dan akan melengkapkan inisiatif lain yang dilaksanakan oleh wakil rakyat, pejabat daerah dan pelbagai kementerian. Kerajaan perpaduan mahu badan komuniti itu diperkasakan dengan mereka mengemukakan permohonan secara terus dan seterusnya melaksanakan sendiri projek yang mereka cadangkan itu tanpa penglibatan kontraktor misalnya. Mungkin dilaksanakan secara bergotong royong ataupun mengikut kaedah yang diputuskan oleh badan komuniti itu sendiri. Tambah Datuk Iwan, inisiatif ini merupakan usaha kerajaan perpaduan memperkasa komuniti dengan membenarkan mereka mengemukakan permohonan terus dan melaksanakan sendiri projek yang dicadangkan tanpa penglibatan kontraktor. Ia bagi mengelak ketirisan, pertindihan atau salah faham dalam kalangan komuniti. Sempena majlis ini, Datuk Iwan yang juga ahli Parlimen Penampang menyampaikan geran pentadbiran berjumlah RM166,000 kepada 83 JKKK dan JKDB dalam kawasan Parlimen Penampang.
Rakyat Malaysia menterjemahkan sumbangan cintakan negara melalui pelbagai cara. Bagi kelab kuaya lelaki pertama di Sabah, The Maleficent, kepelbagaian budaya etnik yang ditonjolkan dalam persembahan nyanyian mereka telah berjaya mengharumkan nama negara di pentas kuaya dunia. Serina Olivia Chong ada perkongsiannya. Ditubuhkan pada tahun 2015, kumpulan kuaya komuniti ini pada mulanya dikenali Belleville Choir. Kumpulan ini pada asalnya dianggotai 12 orang ahli yang berkumpul untuk membuat persembahan bagi meraihkan majlis perkahwinan sahabat mereka. Keharmonian yang dirasai ketika membuat persembahan memberi kekuatan kepada mereka untuk meneruskan kumpulan ini. Son Somido, Kan Sayan Sum dan Chan Malichan adalah 3 buah lagu yang berjaya menjulang nama kumpulan ini di 12 World Choir Games 2023 di Gangneung, Korea Selatan, Julai lalu apabila berjaya membawa pulang 2 pingat emas. Pingat emas dalam pertandingan yang turut dikenali sebagai choir Olimpik diperoleh dalam kategori Male Choirs dan Folklore a cappella. Kami bukan berbackgroundkan music education. Ya, so kami ini based on hobi saja dan minat lah. Walaupun dari pelbagai background bangsa dan kaum, we sing as one, iaitu we sing as a Malaysian. A Sabahan, a Malaysian. Dianggotai 36 ahli aktif terdiri daripada pelbagai latar belakang kerjaya, tidak menghalang mereka untuk bersatu dalam nyanyian. Memang saya minat, kebanyakan kami memang minat menyanyi choir. Ini pun adalah salah satu cara saya melepaskan stres saya. Sebenarnya saya dulu memang peminat lagu patriotik. Kalau ada lagu patriotik baru yang keluar, memang antara saya mungkin yang dulu belajar lagu itulah. Perasaan kami ada yang campur baur lah. Lecturer pun sangat gembira dan sangat menggalakkan kami. Sepanjang 8 tahun penubuhannya, kumpulan The Maleficent telah memenangi 5 pingat emas dan 1 perak di pentas kuaya dunia, sekaligus tersenarai sebagai kumpulan kuaya ke-30 terbaik dunia daripada 1,000 kumpulan yang disenarai. Saya selalu share dengan saya punya member kan, saya bilang kita hidup ni pendek sejabah kan, tapi do something for your life yang boleh membanggakan bukan saja diri kita, mungkin keluarga, negeri kita dan negara. Do something that you are good at. Kejayaan kumpulan The Maleficent ini membuktikan perpaduan dan kebersamaan mampu membawa kejayaan yang membanggakan negara. Serina Olivia Chong, RTM. Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Lebih banyak paparan menyusul. Kembali bersama Sahi. Sahi. Terima kasih, Hen. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, Convocation ke-27 UNIMAS bakal menyaksikan jumlah graduan paling ramai dilahirkan oleh institusi tersebut, iaitu 3,898 orang dalam pelbagai jurusan. Dan juga mengenai hospital pengajar UNIMAS siap menjelang tahun 2025. Perinciannya kita langsung saja bersama Vanessa Mering. Silakan, Vi. Ya, terima kasih Sahi. Convocation ke-27 Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS bakal menyaksikan jumlah graduan paling ramai dilahirkan oleh institusi tersebut, iaitu 3,898 orang dalam pelbagai jurusan. Menurut Naib Chancellor UNIMAS, Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suwaidi, convocation kali ini akan berlangsung dari 6 hingga 9 November menerusi 7 sesi.
Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang juga merangkap Pro Chancellor Unimas akan menyempurnakan sesi pertama dan seterusnya oleh Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Ugambas yang turut selaku Pro Chancellor Unimas pada hari berikutnya. Beliau ditemui media di Wisma Bapa Malaysia di Kuching selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier. Daripada 3,898 graduan itu, tahun ini kita akan juga menyaksikan 544 pelajar ataupun graduan siswazah yang terdiri daripada 64 graduan PhD dan 450 graduan masters. Dan selebihnya adalah graduan ijazah sarjana muda. Buat pertama kalinya kita ada 2 program baru yang melahirkan graduan sulung, iaitu dalam bidang animasi dan juga dalam bidang komunikasi. Manakala pihak Unimas turut menyerahkan watika pelantikan semula Premier Sarawak untuk tempoh 3 tahun bermula 15 Mac 2023 sehingga 14 Mac 2026 yang telah diperkenan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di Pertuan Agong. Sementara itu, kemajuan pembinaan Hospital Pengajar Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS berjalan mengikut jadual dan dijangka siap menjelang 2025. Naib Chancellor UNIMAS, Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi memberitahu salah satu daripada 2 komponen projek iaitu Pusat Kesihatan Premier dijangka siap hujung tahun ini manakala hospital pada tahun 2025. InsyaAllah komponen ini akan siap pada hujung tahun ini. Itu mengikut jadual yang telah ditetapkan. Dan selebihnya komponen utama iaitu Hospital Pengajar Universiti akan siap pada Julai 2025. Projek ini memakan masa 4 tahun oleh kerana ini adalah sebuah projek yang agak besar dan melibatkan kos yang agak tinggi. Keseluruhannya adalah 565 juta. Beliau berkata demikian kepada media di Kuching. Ujarnya lagi masa ini adalah termasuk bagi membolehkan pihak UNIMAS menyempurnakan perolehan peralatan yang perlu dirancang sebaik mungkin kerana kosnya yang agak tinggi. Projek dana permohonan tambahan atau lewat ALAF kini lebih 94% selesai dilaksana. Inisiatif kelolaan Kerajaan Sarawak itu berada dalam fasa keempat pelaksanaan dan telah memanfaatkan 14,348 isi rumah sejak dilaksana pada tahun 2018. Dalam tempoh sama, sejumlah 5,366 permohonan sedang dalam peringkat pelaksanaan. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi, projek berkenaan akan dilaksana secara berterusan bagi memastikan penduduk Sarawak menikmati bekalan elektrik 24 jam. Kalau kita lihat, saya lihat di sinilah, sebab kita ada fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4. Kita bahagikan kepada banyak fasa dan kita telah memasuki fasa 4. Fasa 4 dan kita berharap apabila fasa 4 siap, kita akan masuk ke fasa 5. Sebab yang penting ialah the last mile pencapaian kita amat sukar untuk kita mengatakan bahawa kita sudah mencapai 100%. Sebab setiap masa akan ada pembinaan rumah-rumah baru, ada rumah panjang baru. So maknanya mereka inilah di antara yang bakal menjadi pemohon yang lewat memohon. Jadi kita golongkan sebagai pemohon di bawah program ALAF. Beliau ditemui pemberita pada majlis perasmian projek ALAF Rumah Dangkang di Bintulu. Datuk Seri Julaihi turut memaklumkan akan memantau projek yang sedang dilaksana secara turun padang bagi menyegerakan pelaksanaannya. Dalam pada itu, tuai rumah yang ditemui turut bersyukur akan inisiatif yang dilaksana kerajaan negeri menerusi Sarawak Energy Berhad itu. Dulu saya orang sini pakai generator kecil itu. Bebannya banyak dulu, tapi sudah saya orang pakai elektrik, itu ada kurang beban sikit lah, supaya rakyat pun yang susah itu dapat senang, dapat bayar bil. Kalau dulu pakai generator 1 bulan mau 200-300 tu 1 bulan dulu saya orang.
Naib Presiden Kanan Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utoh menyifatkan calon gabungan Parti Sarawak GPS pada pilihan raya PRK Dun Jepak Iskandar Turki merupakan pilihan tepat Premier Sarawak bagi mewakili parti tersebut. Kalau kita sebutkan kalau barang dijual, senang dijual. Jadi itulah yang kita mahu. Kalau kita mempunyai barang yang susah dijual, bukan dia saja susah jual, kita pun susah menjual. Jadi saya terima kasih kepada Yang Maha Premier yang telah memilih seorang yang dapat kita berikan, ketengahkan sebagai calon yang kita harapkan akan memberikan majoriti yang tinggi. Beliau yang juga Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan pertemuan dengan ketua-ketua kaum dan ketua-ketua masyarakat dari kawasan Rumah Panjang di Dun Jepak di Bintulu. Katanya Iskandar Turki merupakan anak jati Bintulu dan Kacokan Vai dan Iban yang diharap dapat meneruskan legasi Allahyarham Datuk Talib Zulkifli untuk membangunkan Jepak. Berucap sebelum itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi berkata Sarawak telah berada di landasan yang betul di bawah pentadbiran Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Peningkatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang memberansangkan menjadi pentadbiran Sarawak sebagai rujukan di peringkat persekutuan dan negeri. Di Dun Jepak, terdapat hampir 100 buah rumah panjang yang kebanyakannya terletak di jalan pesisir Bintulu, Kuala Tatau sehingga ke Kuala Serupai dan Kuala Balingian. Pengundi di kawasan Jepak mempamerkan kematangan dalam berpolitik. Naib Presiden Kanan Parti Rakyat Sarawak PRS Datuk Seri John Siki Tayai berkata hampir seminggu berkempen tiada sebarang laporan provokasi ketika berkempen. Dalam keadaan seminggu ini saya lihat sangat baik, sangat memuaskan hati. Saya rasa tak ada problem untuk calon kita menang dengan majoriti yang besar, mungkin berbelas ribu nanti. Sebab kerjasama yang ada di antara 4 komponen parti itu dalam GPS, PBB, PRS, PDP, NSUPP adalah sangat baik. Beliau yang juga Menteri di Jabatan Premier Sarawak ditemui media pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Rumah Sam Sumbang, Sungai Mas, Bintulu. Dalam majlis singkat itu, calon GPS Iskandar Turki turut menyantuni pengundinya dengan menggunakan bahasa Iban. Sikap menghormati adat resam suatu kaum seperti yang ditonjolkan calon gabungan Parti Sarawak GPS Iskandar Turki membuka mata masyarakat Iban di Jepak tentang ketepatan pencalonan beliau oleh Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang berkata, selain memahami adat resam masyarakat Iban kerana ibunya seorang yang berbangsa Iban, calon GPS itu memiliki karakter mudah didekati oleh sesiapa sahaja dan berpengalaman luas. Maka dalam menyantuni pengundi-pengundi Iban yang banyak di Dun Jepak ini, saya rasa dia tidak rasa canggung, dia tidak rasa terpinggir, dia tidak rasa itu sebab daripada mak dia yang menjaga dia sejak lahir. Saya ingat dia diterap dengan nilai, dia diasuh, dia dididik bagaimana cara kita orang Iban hidup, adat, resam di Rumah Panjang. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Pemimpin Bertemu Rakyat di Rumah Panjang Joshua Manit, kilometer 36, Jalan Bintulu, Tatau. Iskandar Turki digambarkan sebagai calon hybrid oleh Premier kerana berdarah campuran Vai dan Iban yang boleh membawa aspirasi dari rakan-rakan sayap Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB. Dalam pada itu, beliau mengingatkan jentera GPS agar tidak mengambil mudah pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri PRK Dun Jepak, sebaliknya bekerja lebih keras untuk memastikan kemenangan calonnya. Lebih kurang 1,000 lesen nelayan Zon A di Sarawak dalam fasa akhir kelulusan oleh Jabatan Perikanan Malaysia. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Muhammad Faiz Fazil, menyatakan pihaknya akan membantu mempercepatkan permohonan dari Sarawak, terutamanya dari kalangan nelayan muda yang hendak mewarisi ekonomi ini. Ujarnya lesen Zon A untuk tangkapan 5 batu nautika dari pantai sebelum ini telah dibekukan selama 20 tahun dan telah menjadi antara masalah yang dihadapi ahli-ahli generasi muda Persatuan Nelayan Kawasan. Jadi samping kita bantu mereka mendapatkan lesen sampah khas itu, kita nak juga nelayan ini berani untuk transform vessel mereka ke vessel lebih besar.
Itu antara isu besar yang sering saya terima rubutan daripada dalam sesi dialog. Beliau berkata demikian di program Rahmah Mesra Badani di PNK Buntal dekat Kuching. Dalam majlis ini, sebanyak RM30,000 telah diperuntukkan bagi bantuan peralatan menangkap ikan, touch point kepada 75 orang nelayan di kawasan Buntal yang merangkumi 5 kampung termasuk Pasir Pandak, Santubong, Salak dan Kampung Bako yang berupa kotak insulasi dan jaket keselamatan. Manakala sebanyak RM25,000 pula telah diperuntukkan bagi bantuan B40 kepada 2 penerima berbentuk enjin sangkut, pukat hanyut dan kotak insulasi. Dalam program sama, Muhammad Faiz berkesempatan merasmikan kubah pengering solar atau solar dome bagi Pusat Pemprosesan Hasil Perikanan PPHP PNK Buntal. Kubah pengering solar di PNK Buntal ini adalah yang pertama digunakan oleh PNK di Sarawak untuk mengeringkan belacan. Cubaan 2 lelaki tempatan untuk menyeludup 200 tong gas petroleum cecair LPG ke negara jiran petang semalam berjaya digagalkan oleh anggota tentera dari Markas Division Pertama Infanteri Malaysia. Sel Perhubungan Raya Markas 1 Division dalam kenyataan medianya berkata, anggota yang sedang melaksanakan penugasan rondaan dalam operasi awas atau KRIS Parang telah mengesan kehadiran sebuah lori 2.5 tan dan sebuah kenderaan pacuan 4 roda membawa muatan tong LPG melalui laluan tidak sah di ladang empaling Stars Serikin di Bau, kira-kira 600 meter dari sempadan Malaysia-Indonesia sekitar pukul 6 petang. Hasil pemeriksaan mendapati 2 lelaki terbabit berusia 23 dan 36 tahun dipercayai cuba menyeludup tong LPG berkenaan ke Indonesia melalui laluan tidak sah. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM141,700 melibatkan lori 2.5 tan, sebuah kenderaan pacuan 4 roda, 200 tong LPG selain wang tunai. Kedua-dua suspek bersama barangan rampasan telah diserahkan kepada pihak polis. Laporan polis dibuat di Balai Polis Bau untuk tindakan lanjut. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi untuk berita seterusnya. Silakan Sahi. Baik, Vi, terima kasih. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini berkenan berangkat menghadiri hari kedua mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-262 di Istana Negara. Mesyuarat itu dipengerusikan Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar. Turut berangkat Sultan Perak Sultan Nazrin Shah, Sultan Sharafuddin Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin, Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Baldi Shah dan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Selain itu, Perdana Menteri turut bersama menghadiri mesyuarat itu. Raja-Raja Melayu dijadual berangkat ke mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 khas di Istana Negara esok bagi urusan memilih Yang di-Pertuan Agong ke-17. 217,705 pekebun kecil telah menerima manfaat insentif pengeluaran getah IPG sejak 2015 hingga Ogos tahun ini. Ia melibatkan pembayaran berjumlah RM474.5 juta. Dan Pembentangan Belanjawan 2024 telah bersetuju untuk menaikkan kadar paras harga pengaktifan ataupun PHP bagi IPG daripada RM2.70 ke RM3 sekilogram dengan peruntukan sebanyak RM400 juta. Kenaikan kadar insentif ini diharap dapat meringankan beban pekebun kecil ketika mana berlakunya ketidaktentuan dalam paras harga getah. Selain IPG, projek rintis insentif pengeluaran latex yang ditambah baik akan turut dilaksana. Juga projek rintis penggunaan gas stimulan yang berupaya meningkatkan pengeluaran getah hingga 3 kali ganda.
120 pelatih pusat Giat Mara berpeluang menimba pengalaman berharga dengan menyertai program amali sembelihan haiwan ternakan. Menerusi program itu, pelatih didedahkan dengan cara sembelihan mengikut syarak dan diberi peluang mempraktikan ilmu berkaitan sembelihan yang telah dipelajari. Program dianjur 3 pusat Giat Mara dengan kerjasama Imam Masjid Al-A'la, Kampung Berhut Temak Zainul Ahmad. Menurut pengurus Giat Mara Padang Besar dan Arau, Rostina Hussein, pelatih mengikuti sepenuhnya program disediakan. Ia bermula dari proses penyembelihan, pembersihan, memasak sehingga proses menghidang makanan. Selain menerapkan pelatih dengan pelbagai bidang kemahiran sepanjang 3 bulan hingga setahun di Giat Mara, pelaksanaan program sembelihan dapat memberi keyakinan dan nilai tambah kepada semua pelajar untuk mempraktikkan kemahiran itu apabila diperlukan. Malaysia akan berunding dengan Singapura untuk kekalkan perkhidmatan KTMB Shuttle Tebrau meskipun selepas projek RTS Link JB Singapura mula beroperasi. Ia bagi menyediakan lebih banyak pilihan perkhidmatan train kepada pengguna. Dalam bilateral agreement di antara Malaysia dengan Singapura untuk melaksanakan projek RTS, antara syarat yang telah pun dipersetujui bersama ialah apabila siapnya perkhidmatan RTS nanti, dan selepas RTS bermula operasi, kalau tak silap saya 6 bulan selepas beroperasi, maka perkhidmatan Shuttle Tebrau ini akan diberhentikan. Itu yang merupakan perjanjian sebelum ini antara Malaysia dengan Singapura. KTMB Shuttle Tebrau membabitkan laluan antara JB Central dan Woodlands, Singapura. Beliau turut memaklumkan perbincangan bagi meningkatkan kapasiti perkhidmatan KTMB Shuttle Tebrau juga telah dilaksana bersama Singapura. Ia meliputi penambahan kekerapan operasi train dari 31 trip kepada 36 trip. Jumlah coach turut ditambah kepada 8 coach berbanding 4 coach bagi setiap operasi train. Penambahbaikan ini akan tawarkan peningkatan kapasiti bilangan penumpang hingga 13,760 orang sehari. Mahkamah Tinggi Johor Bahru melepas dan membebaskan 2 rakan atas pertuduhan mengedar 455 gram ganja di Skudai 3 tahun lalu. Keputusan dibuat Pesuruhjaya Kehakiman Nur Hayati Mat selepas pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Effie Sharafi Muzali 28 tahun dan Indra Aironi Nasrun 27 tahun. Nur Hayati dalam Hakimannya berkata pendakwaan gagal membuktikan rantaian dan pengetahuan terhadap barang kes untuk kedua-dua tertuduh. Sementara itu, Effie Sharafi dipenjara 3 tahun dari tarikh tangkap 16 Julai 2020 atas pertuduhan memiliki dadah seberat 10.14 gram. Terdahulu, dia diperintah membela diri selepas pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie di akhir pendakwaan namun menukar pengakuan kepada bersalah. Kesemua kesalahan itu dibuat di Skudai Parade, Johor Bahru antara pukul 6 petang hingga 6.15 petang 16 Julai 2020. Di mahkamah sama, seorang suami dipenjara seumur hidup dan dikenakan 12 sebatan selepas mengaku bersalah mengedar 1.06 kilogram dadah di Johor Bahru 4 tahun lalu. Keputusan dibuat Pesuruhjaya Kehakiman Nur Hayati Mat terhadap Teh Giok Ching, 47 tahun, selepas dia menukar pengakuan kepada bersalah ketika sebutan kes hari ini. Bapa 5 anak itu diperintahkan menjalani hukuman itu dari tarikh ditangkap 18 April 2019. Isterinya Nguyen T. Tan Tu Yen, 25 tahun, pula dibebas dan dilepaskan selepas pertuduhan ke atasnya ditarik balik pihak pendakwaan. Mengikut pertuduhan, pasangan mereka bersama-sama mengedar cannabis di Epic Residential Jalan Suria Muafakat 1 Larkin, Johor Bahru 12.10 malam 18 April 2019. Pertuduhan ke atasnya dikemukakan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara seumur hidup dan juga hendaklah disebat dengan 12 sebatan. Kementerian Pertahanan perlu menunggu keputusan daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkenaan penghantaran pasukan tentera Malaysia sebagai tentera pengaman dalam misi membantu rakyat Palestin. Menterinya Datuk Seri Muhammad Hassan pihaknya bersedia mempertimbang keputusan yang dibuat oleh PBB berkenaan perkara itu. Jadi sebagai negara yang menyertai misi pengaman Bangsa-Bangsa Bersatu, kita akan tunggu dan kita akan lihat
apa keputusan Bangsa Bersatu, di situ nanti kita akan menilai ya, sama ada perlu ke Malaysia menyertai pengaman tentera pengamanan ini ataupun tidak. Jadi belum ada apa-apa keputusan. Kita tidak akan secara tergesa-gesa menghantar pasukan tentera kita ke sana. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada Majlis Penganjuran Pingat Jasa Malaysia PJM kepada veteran ATM di Port Dickson. Pada majlis itu, seramai 536 veteran ATM telah menerima Pingat Jasa Malaysia. Mengulas lanjut berkenaan penyelarasan pencen anggota ATM, Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan pihaknya akan meneliti dan menilai perkara itu sebaiknya selain cadangan yang turut dikemukakan kepada Kementerian Kewangan dan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA berkenaan perkara itu. Disebabkan oleh adanya kes di mahkamah yang dibawa oleh ada anggota tentera yang membawa kes ini mahkamah, maka saya tak boleh nak kata setakat mana-mana. Dan kita tak boleh nak kata apa rancangan kita dan apa yang akan kita buat. Sehinggalah keputusan mahkamah nanti dibuat dan kita akan membuat apa jua rancangan, membuat apa jua keputusan berasaskan kepada keputusan mahkamah. Ya. Salinan penulisan dan dokumen berkaitan tokoh keilmuan Allahyarham Tan Sri Dr. Zainal Abidin Ahmad atau Pendita Za'bah akan dibawa masuk ke Negeri Sembilan untuk dijadikan sumber rujukan buat generasi muda. Menurut Exco Warisan Teknologi, Inovasi dan Digital Negeri Datuk Muhammad Faizal Ramli, kerjasama dijalin dengan Arkib Negara. Dan sebenarnya apabila Za'bah ni berasal daripada Negeri Sembilan, Jempol, dan dia sebenarnya memberi kelebihan. Bila kita dapat berurusan dengan Arkib, akan beri kelebihan untuk kita dapatkan satu salinan supaya yang serupa macam asli untuk menjadi orang kata apa, rujukan ketika mereka datang ke terletak ni lah. Dan kerjasama dengan Arkib ini memang kita akan teruskan. Dan malah mereka juga setakat hari ini belum ada cawangan di Negeri Sembilan ni. Dan kita akan bantu usahakan supaya dia dapat wujudkan satu cawangan lah di Negeri Sembilan ini, insyaAllah. Beliau berkata demikian ketika pada Forum Keilmuan Ketokohan Za'bah di Dewan Pendita Za'bah Kampung Bukit Kedas, Jempol. Dalam pada itu, penambahbaikan teratak Za'bah akan dilaksanakan bersama pihak Lembaga Muzium Negeri Sembilan terutama dari segi digitalisasi maklumat berkenaan adat dan warisan agar selari dengan teknologi masa kini. Bengkel Taklimat Tata Kelola Verifikasi Kualiti Liputan Telekomunikasi yang menghimpunkan agensi-agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital telah diadakan bagi memastikan dasar yang ditetapkan dapat dilaksana dengan sempurna. Menurut Ketua Bahagian Koordinasi dan Transformasi Negeri, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, Bukhari Yahya, bengkel tersebut turut melibatkan pihak berkuasa tempatan PBT dalam usaha mengumpul data-data dengan liputan rangkaian serta komunikasi di daerah masing-masing di samping mengenal pasti permasalahan yang perlu diatasi. Kita ingin mengaspirasikan hasrat yang berhormat Menteri supaya satu kaedah ataupun satu data yang sama yang disediakan, yang disalurkan kepada kementerian ataupun MCMC untuk tindakan kita menyediakan penambahbaikan ataupun menyediakan plan pembinaan struktur-struktur komunikasi yang baru untuk kita menyediakan liputan yang sama di mana-mana sahaja kawasan yang berpenduduk pada masa ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui kru RTM pada Bengkel Taklimat Tata Kelola Verifikasi Kualiti Liputan Telekomunikasi di Port Dickson. Sehingga September, Negeri Sembilan telah mencatatkan sebanyak 98.27% liputan 4G di seluruh kawasan yang berpenduduk.
Lebih 5,000 umat Islam dijangka hadir bagi program Masjid Tanah Berselawat Malam Cinta Rasul di Dataran Sekolah Kebangsaan Jeram, Melaka Sabtu ini. Exco Kerja Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan Negeri Datuk Hamid Maitin Kunju Bashir berkata, antara pengisian program itu termasuk solat berjemaah, bacaan maulid qasidah, ceramah dan selawat. Program itu akan turut diserikan dengan sesi ceramah disampaikan oleh pendakwah bebas Ustaz Samsul Debat. Kita jemput orang dah hadir awal kerana kedudukan parking yang terhad. Kita galakkan kawasan yang setempat datang hadir dan menaiki motor sajalah sebab kita kekurangan parking. Bawa sejadah dan hamparan untuk tempat duduk sendiri. Pada majlis tersebut juga kita datangkan Syekh Abdul Karim Al-Maki. Jadi kalau orang tahu, orang faham bila kehadiran Syekh Abdul Karim Al-Maki ni, kita dapat merasai ataupun berasa dia suasana di Mekah lah. Tambahnya, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof akan turut memeriahkan program selawat berkenaan. Beliau kata demikian dalam sidang media selepas bersiaran dalam segmen Apa Khabar YB di Melaka FM. 12 juta ringgit diperlukan bagi penyuraian trafik di Melaka. Ia bagi memberi keselesaan kepada pelancong bersempena Tahun Melawat Melaka 2024 TMM 2024. Exco Kerja Raya, Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan Melaka Datuk Hamid Maitin Kunju Bashir berkata ia melalui naik taraf jalan-jalan utama ke bandar khasnya di pintu-pintu masuk negeri itu. Peruntukan ini turut merangkumi pelaksanaan program No Right Turn di beberapa lokasi yang telah dikenal pasti. Jika ada bajet khas yang diberikan, mungkin lebih daripada 5 kita akan laksanakan. Sebab ada sebuah tempat tu kita tidak boleh buat sebab perlu ada bajet khas untuk buat pelebaran jalan, membuat elevated lane apa semua. Jadi kita perlu ada satu bajet khas untuk pelaksanaan no right turn ni. Sebanyak 1,000 benih batu karang ditanam di Pulau Jemuruk, Langkawi bersempena Hari Alam Sekitar Negara 2023 peringkat negeri Kedah. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Kedah, Sharifah Zakiah Said Sahab berkata, penanaman terumbu karang perlu sentiasa diberi pendedahan agar dapat meningkatkan kesedaran awam berkenaan pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem itu. Tambahnya, selain daripada pihak berwajib adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk memelihara terumbu karang agar tidak diambang kepupusan. Tanggungjawab kita untuk sama-sama melihara dan memelihara terumbu karang ni supaya dia dapat dinikmati ataupun dilihat oleh generasi yang akan datang. Dan kita tahu Pulau Langkawi ni memang satu pulau pelancongan kan. Of course, salah satu tarikan Langkawi adalah koral. Program itu disertai 120 sukarelawan rakan alam sekitar. Beliau berkata demikian pada program penanaman terumbu karang di Pulau Jemuruk, Langkawi. Polis Kedah sedang memburu seorang lelaki yang dipercayai terlibat dalam kejadian rogol seorang remaja perempuan berusia 14 tahun. Ketua Polis Kedah, Datuk Fisol Saleh berkata pihaknya telah mengenal pasti identiti suspek. Menurutnya, hasil siasatan awal, remaja terbabit mendakwa kejadian rogol berlaku pada 20 Oktober lalu. Siasatan lanjut mendapati remaja terbabit pernah menjadi mangsa rogol individu lain dalam kejadian yang berlaku pada awal tahun ini. Suspek bagi kejadian pertama telah pun ditahan untuk siasatan lanjut. Tambahnya, maklumat tersebut terbongkar selepas mangsa yang memandu sebuah kereta terlibat dalam kemalangan jalan raya hingga menyebabkan kematian seorang wanita pada 22 Oktober lalu. Kemalangan maut itu kita siasat di bawah Seksyen 41 itu tidak akan disiasat. Cuma sekarang ni kita menunggu laporan daripada patologi ataupun daripada untuk dan kita akan sempurnakan kita punya kertas siasatan untuk kita bawa ke
pihak pendakwah raya, dan pada masa yang sama juga siasatan di bawah 376 yang pelaku yang aksiden tadi itu dia juga menjadi mangsa. Itu seksyen yang lain pula. Dalam perkembangan lain, Datuk Fisol memaklumkan seramai 10,642 individu telah ditangkap di Kedah bagi tempoh Januari hingga September tahun ini. Kesemua yang ditahan dipercayai terlibat dalam aktiviti pengedaran dan penyalahgunaan dadah. Nilai sitaan rampasan di bawah pelucuthakan harta berjumlah 3.11 juta ringgit. Beliau bercakap kepada pemberita pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kedah di Jalan Stadium Alustar. Dalam pada itu, Datuk Fisol memaklumkan 100.48 kg dadah pelbagai jenis bernilai kira-kira RM355,000 telah dilupuskan pagi tadi. Kesemua barang kes yang dimusnahkan melibatkan 2,687 kertas siasatan yang telah selesai bicara dan dijatuhkan hukuman di mahkamah bagi tahun 2014 hingga 2022. Seorang pelajar tingkatan 2 maut digilis trailer ketika perjalanan pulang ke rumah di Kampung Siam, Gua Nangka, Arau Perlis. Dalam kejadian tersebut, mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Ketua Polis Daerah Arau, Superintendent Ahmad Mohsin Muhammad Rodi, ketika kejadian jam 4.20 petang semalam, mangsa dipercayai dalam perjalanan dari arah Panggas menuju ke Kok Kelang, Cuping. Semasa sampai di Simpang 3 Pusat Correctional Police, trailer berkenaan dipercayai mahu membelok ke kiri. Manakala motosikal telah melanggar bahagian penjuru kiri hadapan lori dan menyebabkan penumpang terperosok masuk ke bawah trailer dan telah digilis. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1981. Polis Perak melupuskan pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM2 juta membabitkan kes yang telah selesai dibicarakan dari tahun 2007 hingga tahun ini. Timbalan Ketua Polis Negeri, Datuk Azizi Mat Aris berkata, keseluruhan dadah adalah seberat 547.52 kg dan membabitkan 3,706 kertas siasatan. Kesemua barang kes yang dimusnahkan itu termasuk 14 jenis dadah akan dilupuskan di Syarikat Pelupusan Sisa Pepejal Kualiti Alam Sudan Berhad, Bukit Pelanduk Negeri Sembilan. Sebanyak 15 daerah terlibat dalam pelupusan dadah pada tahun ini, iaitu Ipoh, Taiping, Manjung, Hilir Perak, Tapah, Kuala Kangsar, Batu Gajah, Sungai Siput, Mualim, Kampar, Grig, Krian, Pekalang Hulu, Selama dan Perak Tengah. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian dan sidang media sempena pelupusan barang kes Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik di IPK Ipoh. Tambah beliau, pada tahun ini sepanjang Januari hingga September 2023, seramai 10,578 orang telah ditangkap melibatkan kesalahan dadah di negeri berkenaan. Banjir yang melanda bandar Kota Baru Saban tahun bakal dinoktahkan menerusi projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Kelantan Fasa 2. Lebih 51,000 penduduk Ibu Negeri Cik Siti Wan Kembang itu akan menerima manfaat. Wartawan Nur Alia Ramli ada perinciannya. PLSB Sungai Kelantan Fasa 2 ini merupakan antara 33 projek tempatan banjir berkeutamaan tinggi yang diberi tumpuan dalam Belanjawan 2024. Menurut Pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Kelantan ICU JPM Jasri Kasim, projek membabitkan kos RM1 bilion dan dijangka siap pada 2030. Ketika ini, ia berada di peringkat perolehan. Projek ini dapat mengurangkan kawasan yang terkesan akibat banjir. Jadi kita akan mana kawasan-kawasan yang banjir itu akan dapat dikurangkan. Yang keduanya, dia dapat mengurangkan masalah-masalah yang dihadapi, kerugian dihadapi oleh masa-masa banjir itu sendiri. Dan ketiganya, dia dapat mengurangkan juga kos kepada pihak kerajaan dalam mengurus masa-masa banjir sepanjang musim banjir itu sendiri.
Fasa pertama projek yang dijangka siap sepenuhnya pada Mac 2025 telah mencapai peratus kemajuan lebih 92%. Beberapa kawasan khususnya Kampung Laut Tumpat jadi fokus. Sebelum adanya perbetingan yang KJL buat ni, banjir agak teruk lah. Melibatkan seluruh kampung lah kena banjirnya. Dan juga ada yang berpindah. Tetapi dah KJL dah buat betin sekarang ni, alhamdulillah lah, harapan tu okey lah sikit ya mengenai banjir ni. Kita tak risau lah. Memang sebelum ni dia banjir lah, tapi lepas pada ada betin ni kurang dah naik air sebabnya betin tu lah, maksudnya betin tu lah halang air daripada pergi ke rumah-rumah orang lah. Dia berkesan lah untuk apa ni, apa tu orang kata, mengurangkan macam kerosakan rumah-rumah gitulah. Kalau kira ni lega sangat-sangat lah, rasa lega tu ada sebabnya kita ni setiap tahun banjir ke. Tapi dengan ada projek ni mungkinlah untuk masa akan depan ni dia akan mengurangkan lagi banjir. Pelaksanaan projek ini menjadi bukti kesungguhan dan komitmen kerajaan dalam mengurangkan risiko dan menangani masalah banjir yang saban tahun melanda negeri ini apabila kesemua fasa projek ini siap kelak. Nur Ala Ramli, Berita RTM. 900 tan metrik beras putih tempatan diagih kepada 5 syarikat pemborong untuk dipasarkan di seluruh Pahang. Inisiatif merupakan sebahagian daripada program panel pemborong beras putih tempatan bertujuan menstabilkan semula bekalan terbabit. Menurut pengarah Kawal Selia Padi dan Beras Pahang, Hamizan Musa, edaran dapat memastikan keberadaan beras putih tempatan di pasaran. Jadi kita ada lantik 5 syarikat, 2 di Kuantan, 1 di Jengka, 1 di Maran dan 1 di Teriang. Jadi untuk syarikat Muntas Iman ni kita sasarkan jualan dia adalah di Kuantan, Pekan, Muazzam dan Rompin. Jadi saya harap lepas ini masalah tentang beras tempatan ini walaupun tidak sepenuhnya tapi sikit sebanyak dia akan selesailah dan akan dapat memenuhi kehendak rakyatlah. Bekalan diterima dari Kedah dan Kelantan. Beliau berkata demikian ketika program pelepasan beras putih tempatan di Kuantan. Bagi meningkat semangat cintakan negara, satu pertandingan pantun perpaduan dianjurkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Labuan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Labuan. Menurut pengarah JPNIN Labuan, Esther Dingkawan, program itu dilihat mampu menyuntik semangat pelajar untuk lebih bergiat aktif dalam program kenegaraan serta mengangkat perpaduan madani melalui berpantun. Dengan tema warisan melestarikan perpaduan, Sekolah Menengah St. Anthony muncul juara dengan bawa pulang hadiah wang tunai RM1,500. Naib Johan jadi milik pasukan Sekolah Menengah Sains Labuan dengan hadiah wang tunai RM1,000. Dan SMK Mutiara mendapat tempat ketiga dengan hadiah wang tunai RM750. Manakala SMA Mawib di tempat keempat juga menerima wang tunai RM300. Berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.